Mula. Sekarang muka surat berapa? Sekarang muka surat apa? Pakcik Jasni? Siapa ingat? Apa ni? Apa Ibu Ros ingat tak? 143 Ustaz. 143 Ha. Baik, bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama semula menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti pada bab syafa'ah. Betul tak? Kat situ kan? Bab syafa'at kan? Itu kita berhenti. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala bab syafa'ati, bab berkenaan dengan syafa'at. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه وفي رواية ما شاء. Baik. Bab seterusnya adalah berkenaan dengan syafaat. Berkenaan dengan apa? Syafaat. Baik. Saya baca huraian daripada Maulana Al-Syekh bin Illan radhiyallahu taala anhu. Dia kata bab syafa'ah, bab berkenaan dengan syafaat. Qala Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi, hiya maknanya syafaat itu an yastauhiba ahadun li ahadin syai'a wa yatlubu lahu hajatan. Kata Syekh, syafaat ini adalah seseorang meminta dari seorang yang lain supaya diberikan hadiah kepada seseorang. Macam mana tu? Macam contoh, saya minta Makcik Jasni supaya diberikan sesuatu kepada Makcik Haziah. Faham kat situ? Jadi perbuatan saya meminta daripada Makcik Jasni diberikan sesuatu kepada Makcik Hazian ataupun dimudahkan sesuatu untuk Makcik Hazian, maka perbuatan saya ni dipanggil perbuatan apa dia? Syafaat. Memberi apa? Memberi syafaat.
Faham tak kat situ? Itu dipanggil perbuatan apa? Syafaat. Baik. Kita yang di sini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hubungan sesama muslim kita ni, muslim ni yang bersaudara ni adalah kita usaha setakat mana boleh untuk apa? Untuk membantu saudara kita. Itu yang asal. Kita dah sebut hadis-hadis sebelum ni. Siapa bantu saudara dia, Allah Ta'ala akan bantu dia. Boleh? Ataupun selagi mana dia dalam membantu saudara dia, Allah Ta'ala akan membantu dia. Itu kelebihan besar bagi orang yang sentiasa nak membantu saudara dia. Boleh? Setengah orang dia tak mampu nak bagi. Dia duit pun tak ada. Boleh? Contohlah. Saya ni tak ada duit sangat kan nak bagi ke orang. Tapi kalau orang tu minta ajak apa semua, saya pergi jumpa menteri-menteri. Dah saya baik dengan menteri-menteri. Contoh kan. Saya kata tolong sikit ni kawan kita ni, dia perlu hajat apa-apa ni, tolonglah, kesian kat dia. Jadi perbuatan saya tu adalah perbuatan saya apa? Mensyafaatkan untuk saudara saya di depan orang. Boleh? Maka dengan tu hajat saudara saya akan tertunai. Itu juga adalah salah satu daripada jenis apa? Jenis bantuan kepada saudara muslim. Faham tak ibu-ibu ayah nak? Okay, itu dipanggil sebahagian daripada jenis apa? Jenis bantuan. Faham? Itu dipanggil makna apa? Makna syafaat. Jom kita tengok kelebihan syafaat dan bahawa syafaat ini akhlak yang baik. Perlu kita usaha untuk melakukan dia. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan. Man, apa dia? Siapa? Yashfa' memberi syafaat. Memberi apa? Syafaat. Syafa'atan hasanatan, akan sebagai syafaat yang baik. Hasanatan maknanya apa? Baik, hasanah kan? Hasanah. Nama orang pun nama hasanah. Siapa yang bagi syafaat yang baik, dia tolong kawan dia dalam buat kebaikan, maksud dia tu apa yang Allah Ta'ala akan bagi? Yakun lahu nasibun minha. Maka adalah lahu baginya, lahu baginya nasibun minha. Nasibun maknanya bahagian. Minha, min dari, darinya, iaitu dari syafaat kebaikannya. Syafaat apa? Kebaikan. Jadi maksud dia, kalaulah kita ni membantu saudara kita bagi mendapatkan kebaikan, bagi kita pun bahagian kebaikan tersebut. Tu dia. Tu makna apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi tak rugi kita tolong saudara kita semampu mungkin. Faham ya? Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru. Makna dia apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa. Abi Musa ni dia panggil apa? Kunyah dia. Nama dia Abdullah bin Qais. Ini nama apa? Nama perawi ni. Nama dia Abdullah bin apa? Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Itu daripada kabilah Ash'ari, dia panggil nisbah apa dia? Kabilah radhiyallahu anhu. Qala, katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iza ata talibu hajatin, jikalau datang kepadanya orang yang meminta hajat.
aqbala ala julasaihi, maka Nabi SAW akan menghadap kepada orang yang ada di sekelilingnya. Maksud dia apa tu? Yang pertama, Rasulullah SAW ni bila ada orang yang susah mai, orang yang ada hajat mai pada Rasulullah SAW, Nabi SAW akan berpaling kepada berpaling itu maknanya akan menghadap kepada orang-orang yang duduk sekeliling, maknanya orang-orang yang mulia yang ada di sekeliling untuk meminta bantuan, bantu kawan mereka tadi. Itu apa nak ditunjukkan daripada hadis ini? Yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat mengambil berat pada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Mengambil berat pada apa? Para sahabat baginda yang mana memerlukan pertolongan, mana dalam kesusahan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa ada dalam membantu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan syafaat untuk orang yang meminta kebaikan tadi, ataupun orang yang meminta hajat tadi, bila Nabi kata, Nabi cakap kepada orang, tolonglah kawan kita ni, dia ni memerlukan. Jadi Nabi SAW mengajak dengan kata-kata baginda tadi untuk pakat kita membantu saudara, yakni apa? Melakukan kebaikan. Faham kat situ? Okey, satu kata Maulana Syekh, dia kata di situ, kana Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu talibu hajatin, jikalau datang kepada baginda itu orang yang meminta hajat, aqbala ala julasai, Nabi akan apa? Menghadap orang yang selalu duduk dengan baginda. Orang-orang yang ni lah, ataupun orang yang duduk dekat dengan baginda, orang-orang yang okey lah, mungkin ada apa, ada harta boleh bantu dan sebagainya, boleh. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishfa'u tu'jaru. Apa maknanya? Bagilah syafaat kepada kawan hampa ni, nescaya kalian akan apa? Akan diberi pahala. Bagilah apa? Syafaat, nescaya kalian diberi pahala. Faham kat situ? Itu kelebihan dia. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Apa maksud itu? Dan akan apa? Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun tunaikan atas janji nabinya apa yang dia sukai. Atas lisan nabi dia apa yang dia sukai. Sekali lagi kita tengok dalam syarah tu, ay ma arada mimma sabaqa fi ilmihi al-azali min wuqu'il amri wa husulihi aw adamihi, fal matlub asy-syafa'atu was-sawab mutarattibun 'alayha sawun hasala al-mashfu' bihi bi an kana muqaddaran fil ilmi al-azali husuluhu biha aw amla, bi an kana lahu fihi sababun akhar lam yahsulu aw qama mani'un min husulihi. Baik. Apa maksud dia? Sekali lagi. Baik. Nabi kata apa? Bagilah syafaat kepada saudara hampa. Nescaya kalian akan diberi pahala. Itu satu. Kemudian kata Nabi, Allah Ta'ala ni akan tunaikan apa yang atas lisan Nabi ni, apa yang dia suka. Apa maksud dia tu? Maksud dia, ni kata syarih, maksud dia, kita ni, tugas kita ni tolong saudara kita. Tugas kita bagi syafaat kepada saudara kita. Tugas kita adalah kalau saudara kita ada hajat, kita usaha supaya dapatkan hajat tu bagi saudara kita. Itu kerja kita.
Adapun berkenaan dengan betul-betul terhasil hajat yang nak yang kawan kita nak supaya terhasil ataupun hajat yang dia perlukan, maka itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa dia? Kita ni tolong saudara kita semampu mungkin. Dapat ke tak dapat kawan kita hajat tadi, tu kira lain, tu kerja Allah. Hak yang kita ni confirm apa? Confirm dapat pahala. Tu maksud dia. Tu maksud dia. Boleh faham? Confirm dapat apa? Pahala. Walaupun tak terhasil apa yang diharapkan oleh saudara kita tadi. Tapi kita dah tolong dah sedaya payah. Maka bagi kita pahala. Boleh? Baik. Wa fi riwayatin ma syaa. Dalam riwayat yang lain, ma syaa, apa yang Allah Taala kehendaki. Boleh? Boleh kan sekarang ni? Okey. Boleh faham lagi? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, jom kita sambung lagi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu pada kisah Barirah dan suaminya. Qala, kata dia, Ibn Abbas kata, telah berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau raja'ti, kalaulah engkau merujuk keputusan untuk kembali, kalaulah engkau kembali kepada apa? Kepada Mughis, suami engkau." Itu maksudnya. Qalat, kata Barirah, "Wahai Rasulullah, adakah engkau mengarahkan aku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana ashfa'." Innama ashfa'. Hanya saja aku ni bagi syafaat saja. Qalat, kata Barirah, "La hajata li fihi." Tak ada hajat untuk aku pada dia. Rawahul Bukhari. Tu dia. Apa ni? Kisah ni apa dia? Sebenarnya kisah yang panjang. Percintaan yang kita kata apa? Yang pelik sikitlah. Berlaku pada apa? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia, ada seorang wanita nama dia Barirah. Barirah ni dia seorang hamba berkahwin dengan suaminya seorang hamba juga. Nama dia Mughis. Nama dia apa? Mughis. Ni tulis, kena tulis nama dia, nampak kan? Mughis. Ni Mughis. Ni saya tulis dekat ni skrin ni. Kalau ibu nampak. Mughis ni suami apa? Suami Barirah. Dan Barirah ni adalah hamba sahaya yang berada di bawah Sayyidatina Aisyah. Kepunyaan Sayyidatina Aisyah. Itu Barirah. Dan kisah dia adalah Barirah dan Mughis ini Barirah dan Mughis ini berkahwin. Kisah dia adalah Barirah dan Mughis ini apa? Berkahwin. Itu dia punya apa? Cerita dia. Boleh? Mughis ni sayang bini dia betul-betul, sayang sungguh. Hak yang Barirah ni tak mau sungguh Mughis. Tak mau sungguh, benci sungguh Mughis. Boleh? Tapi dia berkahwin dan dia dapat beberapa orang anak. Itu kisah dia lah. Okay, baik. Barirah ni dia duk memang usaha untuk nak bebaskan diri, nak merdekakan diri dia.
Sampailah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha setuju untuk bebaskan dia. Dan Sayyidina Aisyah kata, kalau hang boleh bok mai aku bayaran sekian, aku akan bebaskan hang. Itu dipanggil kisah dia. Maka Barirah dia sembang-sembang dengan beberapa family yang lain. Maka diberikan wang kepada dia dan dia guna wang itu untuk tebus kemerdekaan diri dia. Maka merdekalah dia. Boleh? Dan hukum syarak disebutkan dalam kitab fiqh, kalaulah hamba wanita itu asalnya hamba, kemudian dimerdekakan, maka dia ada diberi pilihan. Pilihan. Sama ada dia nak berpisah dengan suami dia ataupun dia nak kekal dengan suami dia. Barirah dah memang awal bukan suka suami dia. Boleh? Terus minta supaya berpisah. Terus minta supaya berpisah. Itu dia bagi kisah Barirah tadi. Boleh? Maka bila berpisah tu, Barirah ambil barang nak keluar rumah, Muris pilih ligan ni. Ligan ikut dia. Sambil teriak, sambil basah janggut-janggut ni. Ada cerita dia, Muris ni. Ikut Barirah, janganlah pi. Kesianlah ke abang. Abang tu dia terkisah dia. Boleh? Teriak-teriak. Boleh? Lepas tu Abbas radhiyallahu taala anhu dia tengok kesian sungguhlah Muris. Pilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, boleh tak jadi syafaat untuk Muris pi sembang dengan Muris dengan Barirah supaya Barirah tu rujuk balik keputusan dia untuk berpisah. Boleh? Pilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Barirah. Wahai Barirah, lau raja'ti, kalaulah hang rujuk balik keputusan daripada berpisah dengan dengan Muris. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia tu bapa bagi anak hang. Dia tu bapa bagi bagi anak hang. Awak hang tak mau kembali pada dia. Lepas tu Barirah kata, wahai Rasulullah, adakah ini arahan? Maka Rasulullah kata, dak, aku ni hanya saja nak memberi syafaat. Memberi syafaat tu apa dia? Iaitu aku wakil Muris untuk untuk sembang dengan hang supaya dapat hajat dia, supaya hang kembali kepada dia. Maka Mughirah kata, kalau macam tu, kalau engkau wahai Rasulullah maksudkan hanya memberi syafaat, maka tak ada apa aku hubungan lagi dengan dia. Itu dia. Tak ada apa lagi hubungan dengan Dengan siapa? Dengan Muris. Boleh? Baik. Maka dengan Muris. Maka kita kata bila Barirah berlalu pi, Muris tu ikut ligan dia lagi, tu ikut nak menempel tu. Boleh? Dia teriak, dia panggil Barirah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah, ala ta'jab, hang tak pelik kau hai Abbas, min hubbil Muris lil Barirati wa bughdil Barirati lil Muris. Maknanya apa? Hang tak pelik ke tengok bagaimana boleh Muris ni sayang sangat dekat Barirah sedangkan Barirah tak sayang kat dia. Sangat benci kat dia. Heran sungguh. Lepas tu macam mana pula boleh kahwin? Tu orang panggil apa? Dalam dunia ni penuh dengan keajaiban. Faham kat situ? Poin dia adalah Rasulullah SAW nak syafaat tadi. Dia nak bagi. Dia nak bagi syafaat kepada siapa? Kepada Muris. Itu dia punya poin dia yang sebenarnya berkaitan dengan bab. Baik, tapi kita daripada kisah ni kita boleh dapat banyak faedah. Banyak faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, kita tahu berkenaan dengan hukum hakam hamba sahaya.
Kita tahu hukum hakam hamba hamba sahaya. Yang mana jikalau hamba sahaya wanita diberdekakan sedangkan suami belum merdeka, maka si isteri boleh meminta untuk dipisahkan, difasahkan pernikahan mereka. Boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahawa wanita di zaman Nabi SAW bukan wanita yang hina. Tak. Tapi wanita yang ada, kita kata apa? Ada hak untuk memberi keputusan. Bukan boleh sentiasa ditekan, tak. Ada hak untuk diberi keputusan. Boleh faham? Dan terang-terangan mengatakan keputusan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita panggil apa pusing-pusing dah. Sebab dia jelas-jelas sebut, aku tak boleh duduk dah dengan suami tu, tak boleh dah. Memang aku tak suka. Nampak macam mana? Tadi nak paksa aku. Tu terang-terang. Jadi kita ni dalam bab ahli kekeluargaan tu kena apa? Kena jelas. Kena jelas. Bukan semata-mata mengikut perasaan sampai seseorang itu menderita. Itu yang disebutkan oleh sebahagian ulama dalam huraian. Itu yang nombor 2. Kemudian nombor 3 adalah berkenaan dengan masalah cinta ni bukan ada boleh dipaksa. Dan nombor 4 adalah berkenaan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Terhadap muris tadi kepada Barirah. Kepada Barirah. Baik, yang kelima, apa dia yang kelima? Apa dia? Barirah ni cerdik sungguh. Dia cerdik. Cerdik kok mana ustaz? Kan tadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Barirah, hang rujuk baliklah keputusan hang untuk berpisah dengan apa? Dengan muris tadi. Ya, Barirah kata apa? Adakah ini arahan wahai Rasulullah? Apa maksud dia? Barirah ni cerdik. Dia tahu bahawasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah sahaja, selalunya apa saja arahan Rasulullah membawa makna wajib ikut. Membawa makna apa? Wajib ikut. Nabi kata suruh sembahyang, wajib sembahyang makna dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suruh apa? Menunaikan zakat, wajib zakat. Boleh faham kat situ? Boleh? Barirah dia faham, dia cerdik. Duduk lama dengan Sayyidina Aisyah. Boleh? Maka bila dia tanya tu kepada Rasulullah, ini adakah wajib? Maksudnya dia faham arahan membawa makna wajib. Tapi Rasulullah SAW bila sebut kata itu adalah sekadar syafaat, sekadar nasihat, maka nasihat itu dia berbalik kepada maslahat, maka diberikan peluang untuk menyatakan sebab dia kenapa dia berpisah. Kerana apa? Aku tak ada hajat apa lagi dengan si muris. Dia pun tak ada isi kekosongan dalam hatiku, jadi aku tak ada apa-apa lagi hajat dengan dia. Itu dia punya kisah apa? Barirah yang menyedihkan. Itu dia. Boleh faham tak? Okey, baik. Okey. Laila Majnun Ustaz. Macam ya. Laila Majnun je. Laila Majnun. Laila Majnun. Laila Majnun kisah betul. Tapi Laila Majnun bukan suami isteri. Oh ya ke? Laila Majnun bukan suami isteri, kisah yang kita panggil menyedihkan lah. Berlaku pada zaman sahabat. Dia ada syair masyhur, Ibu Rosina. Dia ada syair masyhur. Tazakkartu wa tazakkartul ayyama was-sinina khawaliya. Tu dia ada syair dia tu saya di Al-Azhar tu mengaji tu. Kisah dia. Dia ni bercinta hangatlah dengan Laila si Majnun ni. Majnun tu orang apa? Tu gelaran dia. Apa makna Majnun? Majnun makna gila. Majnun Laila makna penggila Laila. Boleh? Dia nama dia ulama setengah ulama kata dia nama dia Abdul Rahman. Kita orang panggil Majnun Laila.
Majnun Laila. Sebab dia terlampau gila dengan apa? Laila. Depa ni hangatlah bercinta. Laila pun sebenarnya suka dia. Depa kata macam tu lah. Boleh? Kisah dia, dia waktu tu dah nak janji, dah nak minang dengan apa? Dengan Laila pada satu hari. Tiba-tiba dapat berita Laila sudah dinikahi orang. Allah, kesian. Dinikahi orang. Kekasih hati yang dia sangat cinta tiba-tiba menjadi bini orang. Maka apa? Sedih, sungguh-sungguh sedih. Dia punya cerita syair dia tu, Allah, kita apa? Kita baca pun rasa macam Allah, tersentuh hati ni. Macam tu lah kita cerita tu. Dia lihat tak ada siapa dekat bumi ni lagi. Dia lihat apa saja dekat benda-benda yang kisah lama, kisah lampau, tempat ni tempat debu bakar dapur, tempat abu dapur Laila tu pun dia tengok, teringat Laila teriak dah, tak boleh dah tengok debu dapur pun. Tu dia. Macam kita lah tengok tonggeh, teringat Allah. Ingat apa, Ustaz? Ya? Tengok tongges, ingat siapa? Allah. Berlampau Ustaz ingat tongges tu. Tongges lah, terbaik Ustaz. Tak. Itu ingat nak makan Ustaz. Kalau tengok menerus tu kena Nak makan. tak Dia punya sikit. apa? Dia punya teringat tu. Boleh? Tongges Ustaz, Muris tu mesti jadi macam tu, Ustaz. Tapi Muris tu mesti jadi macam tu. Apa Ibu Ros apa? Muris tu mesti jadi macam Laila. Teringat kebahira. Tapi memang betul lah kawan ni kan, kawan saya isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal, nikah dah 6-7 tahun dah. Dia nikah 2 tahun, lepas tu isteri dia kena kanser. Kanser. Dia jaga bini dia dalam tempoh 5 tahun. Di rumah tu lah. Di rumah sewa. Dia jaga sungguh-sungguh. Sayang sungguh, isteri dia tak tinggal, bini dia. Kawan saya lah, orang Kedah ni. Lepas tu meninggal. Meninggal isteri dia, dia tak boleh. Dia rumah tu dia kata terpaksa pindah, dia kata. Tak boleh, teringat sentiasa si isteri tu. Jadi dia akan lemah semangat, dia akan sedih. Sampai family dia kata kena pindah lah rumah. Itu dia ikut lah. Dia tanya saya, Ustaz Bai, mana boleh cari rumah kat KL ni. Dia pindah KL tu yuk. Nak kerja apa. Sebab dia teringat bini dia tu lama. Tu dia. Nak dekat bulan-bulan. Tu dia panggil kisah apa? Cinta. Seorang apa? Suami kepada isteri. Itu cerita tonggeh tu. Bukan ingat makan. Apalah tongges tu? Ustaz, itu nama cerita sejati Ustaz. Ingat makan je. Hari ni cerita sedih je, Ustaz. Ya. Saya ada soalan. Ya, soalan ya. Ustaz, Bawirah ni hamba yang pernah teman Rasulullah pergi ke mana saya tak ingat, tapi dia ada saksikan ada kepulan awan yang memayungi perjalanan mereka tu. Tak, yang tu apa, Maisarah. Maisarah. Maisarah hamba lelaki bukan orang perempuan. Maisarah tu lelaki, perempuan tu lelaki. Lelaki. Maisarah tu lelaki. Ya, Maisarah tu lelaki. Tapi kebanyakan orang kepunyaan Sayyidatina Khadijah, teman Rasulullah berniaga dulu. Dia yang duk cerita kepada Sayyidina Aisyah tadi, Sayyidina Khadijah, hebatnya Rasulullah sampai Khadijah rasa tertarik hati. Ya, tu Maisarah. Jadi kita Maisarah lelaki perempuan? Perempuan, cucu saya nama Maisarah Ustaz. Apa maksud Maisarah? Tak boleh ciliha tu dia lelaki. Tak, dia perempuan. Cucu saya Tak boleh perempuan. tu nama tu kat nama lah. Lihat tu kan nama Ustaz. Tak tahu pun nama dia nama lelaki kan. Maisarah nama dia. Apa maksud Maisarah tu, Ustaz?
Cakap Tak ada. asal Apa orang panggil apa? Maisarah ni orang Arab pakai nama lelaki nama perempuan. Dua-dua. Aiman pun kat Mesir nama lelaki nama perempuan. Selalunya nama Aiman ni nama perempuan kat Mesir. Aiman. Kita Aiman lelaki perempuan? Laki. Lelaki kan. Kalau Mesir Iman itu nama orang perempuan selalunya. Maisarah tu bagi apa? Kesenangan lah, maknanya kesenangan. Kesenangan. Wow, Dek. baguslah nama tu. Tak kisahlah. Perempuan ke lelaki kan. Jadi Cik Leah kena tukar nama tu. Tak. Cik Leah tubuh nama cucu pelik-pelik pula Cik Leah tu. Ustaz, patutlah cucu saya macam budak lelaki, dia punya nakal dia. Tak ada lah. Wow, jatuh tak ada. Ustaz, maksudnya cerita Laila tu betul lah Ustaz Betul, kisah betul. Ada syair-syair dia semua. Ingatkan Laila Majnun tu cerita dongeng saja. Tak, bukan dongeng, betul. Sedih. Kita dengar tu sedih, baca tu sedih. Manalah dengan cerita sesedih. Nanti kita cerita ikut-ikut sedih-sedih. Dia Kita- macam novel lah, macam tu. hikayat 1001 malam tu. Hikayat 1001 malam itu himpunan kisah-kisah kan. 1001 malam tu ada yang tak betul. Ada Ada yang tak yang betul. Ada yang betul, tapi yang Majnun Laila ni betul. Kisah betul. Ustaz, Kisah tajuk sedih. baru lagi Ustaz, tajuk baru. Dan lelaki tu mati sebab ni lah, kerinduan lah. Kesian lelaki. Ustaz, tajuk baru lagi. Mana? Tajuk baru mana? Okey, baik. Ustaz, apa nama yang Majnun tu, yang kekasih Laila tu? Dia Apa katakan nama dia Abdul tadi? Rahman nama dia. Abdul Rahman. Ya. Sedih. Ya, dia kan. Boleh mati tau. Kalau rindu-rindu ni, kalau terlampau Yes. sangat dia boleh buat sakit tau. Betul? Ni cerita tambahan lah, cerita tambahan ni. Cerita tambahan sebelum kita masuk tajuk Ustaz, baru. apa kisah Kisah Laila apa Majnun. kesudahan kisah suami Barirah? Mati dia mati. Sambil dia tak ada habis berpisah. Tak Dia ada. kahwin lagi ya? Tak tahulah, Muris tu tak tahu cerita dia seterusnya. Tak tahu. Dia ada apa ni kisah mak dengan anak lah kan. Mak dengan anak lah kan. Anak saya tu kan dia memang tak pernah berpisah dengan si mak dia tu. Mak dia kan waktu bersalin kan si isteri saya kan lama kan. Jadi yang si anak tu tinggal matuk dia. Baru berpisah sehari demam terus si anak tu. Oi, betul lah. Demam terus. Dulu si Dekih tu demam. Demam. Tak tahu dia teringat mak dia. Batu bagi apa nenek kata bagi apa nenek dia lah mentua saya ibu tu bagi baju si Bagi Janah ibu dia. bagi baju isteri tu. Bagi baju orang lega kebah demam besok okey dah. Dia nak bau, nak cium bau mak dia tu. Itulah pelik-pelik jugalah benda ni kita tak Ustaz, masa ya. dulu bapak saya Itu tak jatuh kurafat ke Ustaz kalau macam tu? Tak Tak, ya? khurafat. Benda-benda orang berkaitan dengan ubat lah, sama macam ubat lah, benda ubat. yelah betul. Benda ubat lah. Ya. Dia kalau contoh Puan Ina, kalau contoh kita makan Panadol, betul-betul i'tiqad Panadol bagi sembuh penyakit khurafat tu. Itu memang khurafat tu. Itu boleh syirik tu. Boleh? Percaya Jadi sangat yang betul. masalah benda-benda ni dia panggil ikhtiar. Ya, Ikhtiar. Ya. Allah yang Masuk. menyembuhkan ya. Allah yang menyembuhkan. Kita kata tak ada siapa lah. Tak ada siapa makan Panadol memang dia kata Panadol menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Dia ikhtiar. Tak ada siapa pun kata buat benda tu dia dikira sebagai khurafat. Dia ikhtiar. Faham ni? Itu beza. Betul. Okay, itu keajaiban yang nak pernah jumpa lah. Okay, baik. Ustaz, Baru nama setelah- Abdul Rahman tu Qais ke? Apa? Nama Abdul Rahman tu Qais dan Dia Laila. ada khilaf. Ada kalangan ulama. Ada kata Qais, ada kata Abdul Rahman, ada kata Ramai dia punya apa? Dia punya pandangan-pandangan. Tapi orang tahu dia Majnun sebab dia apa? Masyhur dengan kisah tu. Ya, baik.
Okay, seterusnya babul islahi bainan nas. Makcik Leha kata apa tak masuk bab baru ni? Okey, kita masuk bab baru. Ada je Cik Leha tu. Okey, baik. Tak ni, sat lagi pukul 11 habis Ustaz. Okay, baik. Babul islahi bainan, bukan takut Cik Leha tidur. Itu yang cerita tu. Oh Allah. Babul islah bainan nas. Bab pada menyatakan berkenaan dengan islah. Islah apa makna islah? Memperbaik. Memperbaik. Baina di antara. Nas apa nas? Maksud nas? Manusia. Bab pada menyatakan memperbaik di antara manusia. Maknanya sebahagian daripada tuntutan kita dengan saudara kita adalah memperbaiki Buku hubungan Ustaz. sesama Muslim. Ya. Buku kami tajuk dia mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan Ustaz di antara manusia. Lebih kuranglah memperbaik, mendamaikan. Lebih apa? Dia panggil apa? Lebih kuranglah makna dia. Ya. Depa duk bergaduh, kan? Kita duk perbaik balik hubungan. Kita duk mendamaikan balik hubungan. Jadi orang tengah ya firman Ustaz. Allah. Jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Jom kita baca. Qala Allah Ta'ala, ni Makcik Leha duduk cerita benda jahat tu jadi ni. Jadi tak boleh buat macam tu. Oh, Cik si Leha. aku je jahat. Masih dia baik, saya lah yang jahat. Dia panggil apa? Ustaz, Mengadu biasa. domba apa? Mengadu domba. Apa? Kami panggil mengacung. Nauzubillah Ustaz. Tak boleh, tu kena tinggal. Nah, dah tinggal. Benda tu tak boleh. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa min amrin bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa qala ta'ala was-sulhu khair. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم ini hadis lain pula. Kita baca balik. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala la khaira fi katsirin min najwakum. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada najwakum. Najwa ni apa makna najwa? Bisikan ataupun cakap-cakapan. Allah Ta'ala kata apa? Pada kebanyakan cakapan-cakapan kita, kebanyakan tak ada kebaikan. Betul ke? Betul, memang sungguh. Kita ni banyak merapu je, betul. Kita ni banyak duk cerita hak teruk bak orang je, betul. Boleh? Kita ni banyak, tu banyak benda-benda tu. Boleh? Kata Allah Ta'ala, jadi percakapan kita kebanyakannya banyak tak elok. Illa melainkan. Hak mana yang elok tu? Percakapan kita. Min amrin bi sadaqatin. Melainkan daripada apa? Arahan untuk berbuat sedekah. Maknanya kita cakap pada orang, jom kita sedekah pada orang lah. Jom kita buat baiklah. Gitu. Tu dipanggil cakapan yang elok. Au ma'rufin. Ataupun arahan untuk dibuatkan kebaikan. Au islahin bainan nas, ataupun cakapan untuk mendamaikan hubungan sesama manusia. Anda nampak? Jadi dipanggil perbuatan kita mendamaikan sesama manusia ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai percakapan yang baik yang perlu kita usaha untuk lakukan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala wasulhu khair. Apa nama wasulhu khair? Dan perbuatan mendamaikan itu adalah terlebih baik. Qala ta'ala fattaqullah wa aslihu zata bainikum.
Firman Allah Ta'ala kata apa? Fattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wa aslihu zata bainikum, dan perbaiklah zata bainikum, hubungan di antara kalian. Kena jaga hubungan. Boleh? Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, hanya senya kaum mukminin ini adik-beradik. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, perdamailah di antara para saudara dan adik-beradik kalian. Boleh? Itu kata firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis ni berkenaan dengan kelebihan untuk kita melakukan perdamaian antara saudara kita yang bertelingkah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata dia, qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada sendi-sendi, sulama tu sendi-sendi daripada manusia ni, kita ada berapa sendi? Dalam riwayat 360 sendi. Dia berkata macam itulah. Okey. Sendi-sendi tu wajib ke atas dia untuk dia bersedekah. Tu dia. Sebab apa? Bila kita ni bangun pagi, Allah Ta'ala memberi nyawa dan mempergerakkan sendi kita ni untuk nak buat apa-apa, itu ada satu nikmat yang besar. Maka nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita syukuri, perlu kita bayar balik dengan apa? Dengan melaksanakan kebaikan dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan antara ketaatan yang besar untuk kita laksanakan adalah bersedekah. Ustaz, saya tak ada harta, kena sedekah macam mana? Kata Rasulullah, kalau tak ada harta, maka benda-benda ni pun dikira sebagai sedekah. Apa dia tu? Kata Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainal isnain. Engkau mengadili itu maknanya mendamaikan di antara dua orang saudara, itu dipanggil sedekah. Wa tu'inur rajul, dan engkau membantu seorang pada binatang tunggangannya, maka engkau tolong dia naik binatang tunggangan. Kalau contoh dulu naik kuda payah kan, kita pergi bantu penaikkan dia pada kuda, itu pun dikira sedekah. Tu dia. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, ataupun kau tolong meletakkan barang kepunyaan dia di atas binatang tunggangan dia, pun dikira sebagai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, cakap yang baik pun dikira sedekah. Dan setiap langkah engkau berjalan melakukan solat, itu pun sedekah. Dan engkau menghilangkan perkara yang menyakitkan di tengah jalan, itu juga sedekah. Jadi poin dia di sini adalah berkenaan dengan keperluan kita untuk mendamaikan saudara kita. Itu adalah amalan yang sangat-sangat dituntut di dalam agama. Boleh nak? Okay, kita baca hadis lagi boleh? Itu maklum jelaslah berkenaan dengan kelebihan. Okay, wa an Ummi Kalsum bint Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa kazzabul ladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslimin ziyadatu qalat wa lam asma'hu yurakhis fi shay'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salas. تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Itu dia. Apa dia ni? Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu dikira pendusta, dikira penipu, iaitu orang yang memperdamaikan di antara manusia. Fayanmi khairat, maka dia
dia cuba bisik-bisik kebaikan di antara kedua orang supaya kedua-dua orang itu berdamai. Boleh? Maka itu adalah apa? Kalau contoh dia tipu lah. Contohnya Makcik Leha gaduh dengan Ibu Roslina. Gaduh. Lepas tu saya pergi kata kat Makcik Leha, Cik Leha, tahu tak Makcik Roslina tu nak baik dengan Makcik Leha tau. Cakap yang tu. Padahal Cik Roslina tak nak cakap apa pun. Boleh? Lepas tu saya cakap Cik Roslina balik. Ibu Ros ni Cik Leha nak berbaik balik. Dia kata Cik Ros ni sebenarnya orang baik. Boleh? Cik Leha tak kata apa pun. Lepas tu depa pergi jumpa, jadi baik balik sebab saya pengantara dia. Maka itu adalah satu usaha yang sangat-sangat baik, walaupun kita pada zahir dia nampak nipu, Ustaz. tapi dia penipu yang apa, tidak dikira sebagai tipu, ya. Ustaz, Umi Kulsum tu Ustaz. Umi Kulsum tu apa Ustaz? Sahabat Nabi ke Ustaz? Sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi. Yang ni dia bukan anak Nabi, dia sahabat Nabi. Ya. Apa dia? Ibu Ros ada tanya kah tadi? Buku sunat lah ni. Ni bohong sunat. Bohong sunat. Bohong sunat ni bohong dapat pahala. Sebab apa? Kita memperbaiki antara manusia. Ya, baik. Ustaz, kalau orang perantara ni tiba-tiba dia boleh cakap akulah sebab dia orang ni berbaik. Kalau macam tu macam mana niat dia tu? Itu Itu boleh je. Aku lah sebab itu orang panggil apa? Tak ada apalah. Dia sama ada dia, kita tengoklah niat dia macam mana. Dia cerita contohnya saya cerita kat apa? Ibu Hazian. Ibu Hazian, saya tahu penyebab Makcik Leha dan Makcik Ros ni apa berbaik balik kan? Berbaik balik. Kita tengok niat dia. Kalau saya sebut tadi supaya Ibu Hazian ikut saya, jadikan saya sebagai model, dia pun buat benda yang sama, itu lain, tu kita dapat pahala. Boleh? Tapi sekadar nak menunjuk-tunjuk tu tak berapa nak ni lah kan, tak boleh elok lah. Jadi kalau kita cerita kita nak jadikan kita sebagai model, maka tidak mengapa. Boleh? Bu Aziana? Habis kat situ. Okey, seterusnya dalam riwayat Muslim, ini dari riwayat lain. Ada tambahan, qalat, kata Ummu Kulsum, aku tak pernah mendengar baginda memberi keringanan pada tipu melainkan 3 benda. Tipu ni tak boleh lah. Tipu ni kira secara umumnya kotor lah, keji lah. Melainkan 3 benda ni saja. Ini kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pada peperangan. Nak buat macam mana? Kalau kita dah buat betul sangat. Kan? Orang tanya apa Makcik Leha? Cik Leha, apa strategi perang Malaysia ni? Makcik Leha duk bercerita, kami guna kereta kebal banyak ni. Kami pakai lingkup lah. Negara Malaysia pakai lingkup lah, boleh? Kalau cerita betul ni kita cerita betul. Tapi kalau Makcik Leha tipu, kami ni tak ada apa ni. Tentera pun 8 orang ya. Cakap kat dia. Dia tengok Makcik Leha macam baik, dia pergi percaya. Tengok Malaysia punya tentera hebat. Tu tak apa nak cerita lah. Tu kita panggil tipu. Tapi tipu pada ketika tu tipu yang sunat sebab nak memenangkan apa? Umat dalam peperangan. Boleh ataupun dibenarkan. Faham kat situ nah? Okay, kemudian tipu yang dibenarkan adalah apa? Memperdamai antara manusia yang bergaduh. Tu dibenarkan juga. Yang tadi kita sebut tadi lah. Kemudian yang ketiga, tipu seorang suami kepada bini dia. Ataupun bini kepada suami dia. Yang ni boleh ni. Macam mana Cik Leha? Ni tipu yang macam mana ni? Yang ni tipu yang memperelok hubungan, bukan tipu yang merosakkan hubungan. Lepas tu janganlah kata Makcik Leha, lepas ni Ustaz Fatih dia nak tipu lah. Dia kata, abang tak ada apa, abang pi dekat sana tu untuk kursus, padahal pi nikah orang lain. Tu dia buat poligami. Yang tu bukan perelok hubungan tu, yang tu perosak. Bini kita tahu mampu cari pasal. Boleh faham? Itu tak boleh. Tipu tu tak termasuk.
Tipu hak yang dibenarkan ni maksud dia macam mana ni? Kita sembang meletup sikitlah depan isteri kita ni. Yang tadi abang duk pergi dekat ceramah tadi tengok orang perempuan semua tak lawa. Yang je yang paling lawa. Tu dia sembang. Amboi. Wow. Mulut manis. Boleh? Well, Ustaz, it's better not to say that rather than membohong kan? Tak boleh. Itu membuat cerita nama tu Ustaz. Tak ada, tak apa. Dan nak bagi ni, nak bagi isteri tu sayang. Jadi gembira Saya ya. tu sayang. Kata kan isteri tu kata tu dia macam merajuk kan sikit kita ni lah kata. Lagi Apa? saya lagi ada Ustaz. Macam nak sesuatu je. Dah semua Yang lah paling cantik, tak ada orang lain semua muka tak lawa. Tak lawa. Yang je yang paling lawa. Model pun tak boleh lawan lah. Boleh? Jangan dia buat cakap macam ni. Nampak sangat tipu. Pandai-pandai lah. Nanti perasan buat isteri dia. Tak apa. Bini tak apa. Boleh? Cakap itu. Dia kena bohong lah. Bohong. Itu kena bohong. Bohong sangat-sangat. Bohong sunat Ustaz. Bohong sunat. Jadi kalau kita nak memperbaikkan hubungan kita dengan bini, supaya bini tu elok dan sebagainya, kalau bohong yang bini tak apa. Tapi hak bohong poligami jangan. Saya nasihat jangan. Jangan nak bohong poligami, itu cari pasal. Itu cari pasal. Boleh? Baik. An Aisyah radhiyallahu taala anha, kita berhenti sini. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa azza wa jalla wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berhenti. Dekat mana? Ini hadis yang keberapa ni? Nombor berapa ni? Yang ketiga. Dua. Kedua. Yang ketiga Ustaz. Ini hadis Yang ketiga. Saya tanda siap-siap. Kedua 26. Dua dah habis. Tadi yang dua. Habis. Tiga lagi. Gua dah habis dah. Ni yang ni nombor 3. Ni nombor 3 lah kan? Yes. Ketiga Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Jika kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا